pantas. Mana ada Alma? Halo Alma. Apa khabar Ica? Apa khabar Azwa, Akil? Belum sempat makan lagi. Belum sempat makan lagi. So sekejap lagi kalau dah sempat makan. Senjana apa khabar? Mimi, Safia. Tadi Safia tak buka kamera. Okey, Nurul Aisyah. Dah betul dah tudung tu, tak payah betulkan lagi. Saya nak sembang-sembang, nak gosip boleh tak? Kita gosip sekejap sementara tunggu kawan-kawan kita masuk boleh ya? Okey, so saya nak tanyalah kan sekejap lah. Saya tengok kan, sekejap dia kena cakap dengan mic ni. Kalau tak cakap dengan mic dia nanti ada pula yang tak jelas nanti. Okey, so ladies and gentlemen, testing. Hi Irtina. Okay, testing 1, 2, 3. Okay, apa yang saya nak gosipkan sekejap ni sementara nak tunggu kawan-kawan kita masuk kan. Orang perempuan kan saya tengok kan, no matter what dia punya age group lah. Faham tak Nur Aisyah, Safia? Dia kalau dia drive, kalau dia drive nak keluar kereta, dia check dulu tudung dia check rambut dia nak keluar kereta. Dah keluar kereta, yang kelakarnya dah keluar kereta, lepas tu kemudiannya nampak cermin kereta orang sebelah kan ada reflection kan. Check lagi, double check. Betul tak? Ada sekali tu Nur Aisyah, saya tengah drive, saya tunggu dekat parking. Anak saya pergi beli something lah dekat kedai. Dia betulkan tudung tu, dia tak perasan saya ada kat dalam. Jadi saya pun turun tengok. Dia pun terkejut kan. Alamak, jumpa cerminnya mesti nak double check, triple check kan. Okey, Kak Irin, mana kawan-kawan kita yang lain ni? Pantas. Betul kan? Okey, aduh, sabar sekejap ya. Okey, saya kembali. Di mana ala samalah dengan lelaki saya tengok cermin baki rambut. Betul ke? Okay, boys, come on, boys, back me up, come on, boys. Betul ke? Kita orang lelaki, we don't do that. Betul Haziq kan? Kita orang lelaki mana ada buat benda tu. Kena pula yang kalau lelaki-lelaki yang tak ada rambut kan. Nak check apa lagi? Betul tak, Khadijah? Okay, Khadijah dah sampai Penang dah ke? Dah sampai Penang dah? Wah, very good lah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar? Bertemu kembali pada petang ini. Okay, so mana ramai-ramai? Siapa tak ada rambut? Saya lah Nazri. Siapa lagi? Bila cakap pasal tak ada rambut ni, saya lah kan. Kenapa muka semacam penyanyi sejarah mungkin berulang? Astagfirullahalazim. Cik Ridina, berapa kali saya nak cakap dah, Cik Ridina. Penyanyi sejarah mungkin berulang macam saya. Bukan saya macam dia, dia macam saya. Sebab saya dengan dia, saya lebih berusia berbanding dengan dia. Okey, notes semua orang. Okey, dah bawa keluar belum notes? Semua orang dah bawa keluar belum notes? Jumpa tak apa benda notes yang ada? Okey, dah jumpa dah belum? Jumpa ke tak jumpa? Jumpa ke tak jumpa? Jumpa ke tak jumpa? Okey, so pada siapa yang belum jumpa lagi, bawa-bawa lah cari. Okey, so bawa-bawa lah cari. Jadi jumpa tak? Jumpa ke tak jumpa? Alright, so jumpa Alright, very good. Okay, so pada siapa yang tak jumpa lagi, dia sepatutnya rupa benda yang ada dekat tangan kamu ni, dia ada bab berapa? Bab berapa Khadijah yang saya pass untuk hari ni? Okay, so pada siapa yang terlupa, pada siapa yang tak tahu apa benda yang ada, kita ada dekat sini, kita ada bab 7. Jadi kita nak belajar sikit pasal bab 7.
kepelbagaian iklim dan juga pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Okey, saya nak tanya dengan kamu lah. Apa kita punya kelebihan dekat Asia? Okey, apa kelebihan kita sebagai penduduk dekat Asia lah? Apa kelebihan kita? Kamu tahu tak? Okey, so no, bukan saya tak cakap pasal Malaysia, saya cakap pasal Asia. Apa kelebihan kita? Berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Penduduk kita antara penduduk yang paling ramai dekat dalam dunia. Yes, okey, penduduk dalam kawasan Asia ni merupakan kawasan yang paling ramai dekat dunia. Okey, boleh tak saya nak kaitkan dengan apa yang kita belajar dalam sejarah? Sebab tu kamu tengok kawasan-kawasan yang kena jajah dengan British, dengan Portugis, dengan Belanda apa semua kan, kamu perasan tak? Paling banyak kawasan kita ni dekat Asia. Okey, bila kamu kaji Safia, sebab utama sebab penduduk kita ramai Safia. Jadi bila penduduk kita ramai, British apa semua ni dia menjajah kita, lepas tu kemudiannya dia buat apa? Dia jual barang dekat kita. Sebab tu kalau Safia pergi ke India, apa ubat gigi paling glamour dekat India? Kamu boleh teka tak apa ubat gigi paling glamour dekat negara India? Come on guys. Okay, Colgate. Pasal apa? Colgate. Kamu tak payah pergi sana, kamu boleh teka. Pasal apa? Sebab dia brand British. Yeah, sama juga macam kita dekat Malaysia ni lah. Okay, so ladies and gentlemen, jom kita mulakan . Okey, dekat dalam bab 7, apa benda yang kita telah bincangkan? Kita bincangkan dan tengok kepelbagaian iklim dan juga pengaruhnya. Okey, so bila kita tengok dekat dalam bab 7, iklim dan juga kita nak belajar pasal dia punya pengaruh yang ada dekat Asia. Okey, so bukan Asia Tenggara, kita rujuk pada Asia. Okey, jadi iklim dan juga kegiatan kita ni ada kaitan. Sebagai contoh, Malaysia ni kita ni beruntung lah. Pasal apa? Pasal kita ni panas dan lembap sepanjang tahun, Februari. Jadi bila kita panas dan lembap sepanjang tahun, ada tak musim-musim Safia yang pelancong tak boleh datang? Nurul Aisyah. Tak ada. Dia orang boleh datang sepanjang tahun. Contohnya kalau katakanlah ada pelancong dari luar negara. Sekarang ni tengah musim apa? Dekat negara-negara orang putih, Amerika, Kanada, Britain, musim sejuk. Dia orang suka tak musim sejuk? Tak suka, winter. Jadi mereka akan melancong pada waktu ni. Jadi, okey, bila melancong ke kawasan kita ni, jadi katakanlah dia datang ke kawasan kita, dia tengok Kelantan, Terengganu, Pahang, banjir. Boleh tak dia pergi negeri lain? Boleh. Jadi itulah yang kelebihan kita lah. Okey, jadi itu pun menunjukkan kita punya kegiatan ekonomi kita, apa kaitan dia dengan apa yang dipanggil sebagai kita punya iklim. So, nombor satu, kita nak tengok dekat kawasan kita ni, kita mempunyai apa yang dipanggil sebagai iklim tundra. Okey, so nombor satu kita nak belajar, dan juga kita bukan nak belajar lah, kita just nak ingatkan diri kita balik. Okey, nombor satu kita ada iklim yang dipanggil sebagai iklim tundra, di mana iklim tundra ni dia kita kategorikan dia dekat dalam apa yang dipanggil sebagai zon sejuk lah. Okey, jadi bila kita sebut pasal zon sejuk, maksud dia Safia, dia kawasan yang sangat sejuk. Jadi zon sejuk ni maksudnya kawasan dia sangat sejuk. Okey, maksudnya dia punya suhu dia kalau musim panas, okey. Jadi kalau musim panas 10 darjah Celsius. 15 darjah Celsius tu maksimum lah Aisyah. Kamu baru 21 degree Celsius duduk dalam aircon pun dah rasa dah macam nak beku, betul tak? Ini mereka musim panas Khairunisa. Jadi musim panas dia pun sejuk. Okey, so sebab tu kalau kamu tengok kan kulit mereka dengan kulit kita sama tak? Beza. Kulit dia biasanya tumpuk merah dekat sini kan. Lepas tu dia punya kulit nampak macam kusam. Bukan kusam sebab apa? Sebab dia very dry Khairunisa. Dia sangat-sangat kering. Sebab musim sejuk, dia sangat-sangat kering lah. Okey, jadi dia kalau iklim tundra ni, dia biasanya kalau dia duduk dekat kawasan yang dipanggil sebagai pantai, kita panggil sebagai pantai utara Siberia lah. So, kita panggil sebagai pantai utara Siberia. Di mana pantai utara Siberia ni ada pula yang cakap, sir, bukan Siberia ni dekat dalam Eropah ke? Contoh negara, Syarul? Yes, dia akan tanya.
Okey, jadi Pantai Utara Siberia yang duduknya dekat kawasan yang kita panggil sebagai garisan apa? Garisan Arktik lah. Okey, so kawasan yang dekat belah atas. Alright, next. So seterusnya. Jadi kalau kita tengok ya, dia punya mean suhu dia okey, so sangat-sangat penting untuk kita tahu di mana mean suhu dia. Kita kena tahu yang dia lebih kurang negatif 14 darjah Celsius. Apa yang dipanggil sebagai mean ni? Okey, kita tengok dia punya purata suhu dia. Kamu dapat imagine tak? Biasanya kalau mereka ni pergi ke yang tinggal dekat kawasan sini, mereka ni kebiasaannya jarang mandi. Dia tak perlu mandi kerap, Safia, tapi tak berbau pun kalau kamu duduk sana. Sebab kamu tak berpeluh pun. Dekat Malaysia cuba 2 hari tak mandi. Kamu tahu sendirilah, mengaum bau kan. Okey, jadi kalau kita tengok dia musim panas dia sangat-sangat pendek. Okey, di mana kalau kita tengok musim panas dia Mei sampai Ogos, dan biasanya dia suhu dia kurang daripada 10 darjah Celsius lah. Okey, jadi kalau kita tengok jadi dia ni biasanya ada berlakunya, contohnya dia ada ribut salji benda-benda yang ada, dia ada perkara seperti ribut salji berlaku yang dekat Malaysia kita tak ada lah. Alhamdulillah kita tak ada ribut salji, kalau ada pun ribut yang hujan ribut lah. Okey, so ribut salji ni sangat-sangat menakutkan lah katanya. Okey, jadi saya tak pernah hadapi lagi. Okey, next. So seterusnya, kalau kita tengok masa yang sama, julat suhu tahunan dia tinggi ke rendah? Ingat tak hari tu kita julat suhu? Dia sangat-sangat tinggi, mencecah 42 darjah Celsius. Okey, so tinggi. Okey, siapa yang tak ingat apa maksud julat suhu? Julat suhu tahu tak apa dia? Suhu maksimum tolak suhu minimum. Lepas tu purata dia. Alright. So, dia macam ni. Kalau kamu nak tahu yang julat suhu tinggi, saya dah terangkan hari itu. Kalau julat suhu tinggi, maksudnya dia punya suhu dia macam ni. Dia punya graf suhu dia. Maksudnya kalau musim sejuk dia negatif, kalau musim panas dia positif. Bukan positif lah, maksudnya dia bukan bawah tahap beku lah. Manakala kalau macam Malaysia, kita ni kalau Malaysia punya graf dia biasanya lebih kurang macam ni lah. Kita bukan macam ni lah. Okay, sorry. Kalau Malaysia macam ni lah suhu dia. Maksudnya kita punya suhu dia perbezaan yang paling tinggi dengan paling rendah sikit. So ingat, julat suhu tahunan kita tinggi ke rendah, Fabri? Rendah. 3 darjah macam tu. Mereka ni sampai 42. Okey, maksudnya beza maksimum dengan minimum sangat-sangat tinggi Okey, next. So seterusnya. Jadi dia ada hujan tak? Ada hujan. 250 sampai ke 300 mm. So hujan kalau kita tengok seperingkas lah 250 hingga 300 mm. So untuk pengetahuan kamu nak tahu satu benda, hujan cyclone sekejap lagi Okey, jadi kalau kita tengok dekat dalam apa yang dipanggil sebagai macam mana nak kata Okey, kalau kita tengok macam yang kita hujan 250 300 mm, kalau banding dengan Malaysia kita gelak je. Okey, sejulat suhu tu yang tahunan ke harian? Julat suhu tahunan. Yang ni tahunan lah. Okey, so 300 mm kita ni hujan sebulan, Khairul Nisa. Dia orang ni mereka 1 tahun punya hujan sama dengan jumlah hujan kita punya sebulan. Kan kita punya jumlah hujan kita setahun siapa boleh teka? Lebih kurang 2600 mm. Betul tak Nur Aisyah? Very good Zara, ingat. 2600, kita ambil 3000 lah. Betul tak? Mereka 300. Jadi hujan kita sebulan, dia bahagikan sepanjang tahun. Sebab apa? Dia semua semua air dia beku Okey, next. Lepas tu, yang lebih penting dia punya aktiviti dia Okey, so kita kena tahu dan juga kita kena fahamkan dia punya aktiviti, di mana aktiviti nombor 1 mereka jalankan aktiviti yang dipanggil sebagai aktiviti perikanan lah. Okey, so aktiviti perikanan. Lepas tu kemudiannya mereka biasanya jalankan aktiviti pemburuan. So memburu dan juga perikanan lah. Okey, contoh
Okay, kalau kita tengok dia tangkap salmon, dia tangkap paus. Okay, so untuk pengetahuan anda, orang-orang yang tinggal, contohnya orang-orang Inuit, ya, mereka ni sahaja dibenarkan untuk memburu ikan paus. Yes, mereka ni memang dibenarkan untuk buru ikan paus. Sebab mereka ni beribu tahun, memang dia punya orang Inuit ni mereka gunakan ikan paus untuk makan, untuk minyak, okey, untuk apa macam-macam lagi lah kegunaan dia, tulang pun mereka guna. Okey, tetapi tak risau sebab apa? Sebab mereka ni, Khadijah, kalau mereka kalau mereka buru ikan paus, kita kena faham yang no ikan paus no life. Very good, Alisha. Because they depended on the whale. Okey, sekarang ni kalau kamu nak bunuh ikan paus, boleh ke tak boleh? Kamu nak tangkap ikan paus? Tak, kita tak boleh. Mereka sahaja yang dibenarkan. And kamu tahu siapa yang kontroversi? Japanese. Jadi Japanese, untuk pengetahuan kamu, satunya negara yang masyarakat dunia ban tak nak bagi bunuh paus, dia je yang bunuh paus. Okay, ada satu event untuk bunuh ikan paus, yes. Exactly. Okay, so jangan bunuhlah paus. Majestic animal, betul tak? Okay, so pemburuan biasanya kena tahu sikit lah. Mereka biasanya buru ikan paus. Lepas tu kemudiannya masa yang sama mereka tangkap salmon. Ada peminat ikan salmon tak dekat sini? Ada peminat ikan salmon? Azwar suka makan salmon? Nurin suka. Okay, very good. Okay, Azwar tak suka ikan salmon? Alright, Tasnim suka. I see. Kenapa tak suka salmon? Tak suka rasa dia. Alright, rasa dia macam pelik. Dia banyak omega 3. Minyak ikan tu very good untuk otak dan badan kita. Okay, lepas tu kemudiannya mereka ni masa yang sama pemburuan pula perikanan lah. Kenapa saya letak dekat pemburuan? Aduh, sorry. Okay, lepas tu tangkap paus, dia tangkap salmon. Okay, next. Lepas tu mereka turut memburu. Okay, so contohnya mereka buru walrus. Alright, walrus ni tahu singa laut. Lepas tu karibu. Karibu ni tahu tak apa benda karibu ni? Jingle bell. Apa ni? Santa Claus punya deer tu punya gang lah. Itu reindeer. Tapi ini karibu dia besar sikit lagi. Okay, dapat. Mereka ni memang ditangkap. Okay, so kamu perasan tak satu benda? Mereka kebanyakannya memburu musim sejuk. Okay, siapa boleh bagi tahu dengan saya kenapa mereka buru binatang pada musim sejuk? Come on, siapa boleh bagi idea dan reason dia? Air beku, okay. Nak cari makanan. Okay, nombor satu, binatang akan keluar cari makanan. Nombor satu. Nombor dua, jadi senang nak carilah. Nombor dua, bulu binatang pada waktu tu tebal. Faham tak? Bulu dia paling tebal pada musim sejuk, jadi mereka tangkap pada waktu tu lah. Serigala dan sebagainya lah. Okay, so kamu tak payahlah nak beli fur coat apa semua. Kita nak buat apa kan, bunuh binatang tu. Okay, so seterusnya. Jadi masa yang sama mereka buat apa? Dia gunakan untuk panaskan igloo, dia gunakan minyak, whale oil, tahu minyak ikan paus. Minyak ikan paus ni bau dia sangat busuk, Khadijah. Bau dia busuk. Kalau pakai untuk pelita kan, memang satu rumah kamu memang tak nak duduk dalam rumah, Azwar. Tapi bagi mereka benda tu biasalah. Okay, next. Seterusnya. Jadi bila kita dah tahu pasal ni seberingkas, jadi kamu perlu ke nak hafal setiap satu ni? Tak payah. Kamu just bagi dua contoh. Contohnya ada yang tanya dengan saya kan, muntah paus wangi, kenapa minyak dia busuk pula? Minyak ikan paus untuk kegunaan apa je kalau tak nak bau? Okey, dia banyak lagi kegunaan dia. Jadi mereka ni biasanya minyak ikan paus ni dia gunakan untuk, sebab dulu petroleum tak dilombong secara besar-besaran, betul tak? Jadi tak ada pilihan. So sebab tu guna ikan paus. Okey, lepas tu ada juga yang gunakan untuk makanan, okey, dan sebagainya lah. Okey, next. Tulang dia orang gunakan untuk buat rangka, kemah dan sebagainya. Okey, so contoh soalan esei. Ada yang tanya, saya dah janji nak buat apa, nak jawab soalan esei kan. Okey, jadi kalau soalan esei, dia kamu bagi contohnya soalan 4 markah huraikan kegiatan manusia di dalam iklim tundra. Jadi 4 markah contohnya, Faris. Okey, jadi
Jadi kamu ambil lah satu perikanan, satu pemburuan, kamu bagi contoh, lepas tu kemudiannya kamu ceritakanlah sedikit kegunaan dia. Jadi contohnya perikanan ni untuk sumber protein. Lepas tu kemudiannya yang untuk memburu ni pula, okey, so kamu letaklah untuk panaskan apa yang dipanggil sebagai igloo. Okey, so dia panaskan igloo. Bagi sedikit contoh, faham jadi dia punya aktiviti, dia punya contoh binatang yang diburu, lepas tu ini kegunaan. So 4 markah settle. Gunakan ayat yang sesimpel-simple yang boleh. Right? Okay, so itu untuk zon sejuk di iklim tundra. Okay, seterusnya kita ada pula apa yang dipanggil sebagai zon sederhana sejuk. Okay, so nombor 2 kita ada iklim yang dipanggil sebagai iklim Laurentia. Okay, yang turut dipanggil sebagai iklim sederhana sejuk. Okay, di mana dekat dalam iklim Laurentia ni dia merupakan apa yang kita panggil sebagai kawasan yang mempunyai 4 musim lah. Okay, so dia mempunyai 4 musim di mana dia ni zon yang masuk dalam kategori zon sederhana sejuk. Tetapi sederhana sejuk dia pun sejuk lah sebenarnya. Okay, jadi zon sederhana sejuk ni dia biasanya dekat kawasan China, Korea Utara, Jepun. Okay, so dia biasanya dekat China, Jepun dan juga Korea. Tetapi semuanya mesti yang duduk dekat kawasan mana? Northern. Maksudnya yang kawasan atas Syakirin. Okay, kenapa dia panaskan igloo? Okay, so kenapa dia panaskan igloo? Cik Syarul, kamu pernah tak duduk dekat tempat sejuk? Korea Utara. Yes, Korea Utara. Jadi kalau kamu duduk dekat dalam tempat sejuk, senang ke susah kamu nak apa macam mana kalau kita musim panas dekat Malaysia, bila tengah panas, kamu boleh lari pergi ke mana? Kamu boleh lari pergi ke mana? Kamu boleh lari ke tempat teduh. Tapi bila sejuk, kamu tak boleh lari ke mana, Khairul Nisa? Jadi sebab tu dia gunakan minyak tu untuk heatkan dalam igloo tu. Dia guna kiranya macam heater dia lah. Alright? Jadi itulah kegunaan dia. Okey, dan seterusnya yang ni semua dekat utara yang belah-belah atas. Kalau Korea Selatan, dia bukan masuk dalam kategori ni, dia zon kiranya dia tak ekstrim lah. Dia tak ekstrim di mana dia ada 4 musim juga tapi tak sesejuk yang ni lah. Okey, so kalau kita tengok mereka ni biasanya julat suhu Okey, so kalau kamu tengok yang ini dia punya julat suhu dia lebih rendah, 20 ke 30 darjah Celsius. Senang je kamu nak ingat di mana kalau yang ekstrim zon sejuk atas 40. Kalau sederhana sejuk antara 20 ke 30. Kalau macam kita panas makin apa? Makin kecil. Boleh ingat tak macam tu? Dia makin atas atau makin bawah, dia punya julat makin besar. Dia macam ni. Okey, kalau katakanlah kamu nak ingat katakanlah kamu nak ingat kita ni duduk dekat tengah-tengah kan, khatulistiwa. Alright. Okey, so semua orang ingat tak 5 garisan ni? Ingat tak? Okey, so kita ada Arktik, Sartan, khatulistiwa jadi Antartik. Ingat-ingat lupa Okey, so ingat ni, atuk saya kena jual ayam. Atuk saya kena jual ayam. Alright, boleh. Jadi Arktik, kita ada Sartan, kita ada khatulistiwa, kita ada jadi, kita ada Antartik. Okey, kamu fahamkan macam ni. Bila dia zon sederhana, aku sayang kamu juga Ali. Bolehlah amboi Iman. Okey, sayang-sayang pula. Simple je. Bila duduk dekat tengah, julat suhu kita rendah. Bila duduk dekat Sartan atau jadi, julat suhu tinggi sikit. Bila duduk dekat Arktik atau Antartik, sangat tinggi. Dia punya julat suhu. Perbezaan yang tinggi, rendah, sangat besar. Jadi fahamkan macam tu. Kamu boleh agak tau Aisyah.
Jadi kalau kamu tengok, katakanlah soalan keluar peta, kamu boleh agak yang mana julat suhu tinggi, julat suhu rendah dan sebagainya. Clear Okay, next. Seterusnya. Jadi bila kita dah tahu pasal tu, kita kena fahamkan juga yang mereka ni masa yang sama hujan dia. Okay, yang penting So kalau kamu tengok hujan dia antara 500 pergi ke 100,000 mm. So 500 sampai 1000 mm dia tinggi sikit. Kamu tengok macam mana Tuhan design bumi kita ni. Canggih sebenarnya bumi kita. Bila sejuk, hujan sikit. Bila panas, macam kita Fabri, hujan banyak. Bila sejuk, hujan sikit. Bila panas, hujan banyak. So balance lah. Okay, so itulah dia. Hujan dia, tengok julat suhu tinggi, julat suhu sederhana tinggi, hujan sikit, hujan banyak sikit. Dia macam double daripada yang dekat zon sejuk ni. Alright, next. Lepas tu masa yang sama dia mereka ni siapa boleh teka? Hujan pada musim panas ke musim sejuk? Semua orang boleh teka tak? Hujan dia pada musim panas ke musim sejuk? Saya dah bagi dah clue tadi, Faris. Macam Malaysia, kita ni banyak hujan tak? Banyak. Sebab apa? Sebab kita panas. So, logically, hujan akan banyak turun pada musim panas. Alright. Logik kan, Azwar? Senang je. Itu cara dia. Jadi, kalau musim sejuk, kurang hujan. Musim panas, banyak hujan. Okay, next. Jadi, itulah dia. Dan juga kemudiannya, kita kena tahulah benda yang paling-paling penting, dia punya aktiviti. Okey, jadi sama juga perikanan dan juga dia ada pertanian. So simple Okey, seterusnya kita kena tahu pasal aktiviti dia. Senang je, study smart Okey, so nombor 1 dia ada juga aktiviti perikanan. Lepas tu kemudiannya dia ada satu lagi kegiatan pertanian. Seorang pun tak tanya, kenapa dekat atas tak ada pertanian? Zon sejuk. Cik Nabiha, kenapa zon sejuk? Nak tanya sikit. Cik Nabiha, kenapa zon sejuk ni tak ada pertanian? Mampus pokok. Siapa yang cakap tu? Mampus pokok. Cik Alif, tepat sekali. Tapi dalam exam, jangan jawab macam tu ya. Cikgu bagi tanya soalan mengapa tiada pertanian di zon sejuk? Mampus pokok. Tak ada markah untuk tu. Okay, so dia terlalu sejuk. Dan logically, bila dah terlalu sejuk, air beku. Betul tak Nabiha? Jadi bila air tu beku jadi ais, macam mana pokok nak serap? Logiknya. Okay, simple je. Okay, mati. Okay, so perikanan biasanya mereka ni dekat Jepun lah yang paling banyak Okay, so dekat Jepun, di antara yang paling-paling ni, sekejap saya ada satu benda nak tunjuk dengan kamu. Alright, pada siapa yang nak ingat, simple je. Okay, semua orang pernah tengok tak ni? Ini saya punya tuna favorite saya ni. Tapi saya beli mesti yang 3 cili. Saya pernah beli yang 5 cili, tak boleh makan. Yang 5 cili, pedas sangat. Okay, so yang ni yang bukan tuna manis. Okay, itu bukan point, bukan kita nak cerita pasal makanan. Kamu rasa ikan tuna ni datang dari mana? Datang dari mana? Antaranya Jepun lah. Jepun antara yang paling banyak tangkap ikan tuna. Jadi tuna yang kita makan, tuna mayonis, tuna yang macam ni. Okay, so ini dia maksudnya datang daripada Jepun lah, mainly. Okay, so kalau kita tengok biasanya perikanan Jepun dia tangkap untuk ekspor biasanya untuk ekspor. Kalau dalam exam tak ingat, ingat syairan tunjuk ikan tuna dalam tin tu. Datang dari Jepun lah dia. Alright, so seterusnya. Kalau kita lihat masa yang sama mereka ni musim panas biasanya dia musim panas dan juga pada musim bunga. Spring and juga summer.
Okay, clear. Jadi dia tangkap. Lepas tu masa yang sama. Jadi sebab itulah Jepun ni mereka ni, kamu tahu kan, Japanese memang banyak makan seafood. Betul tak? Mereka banyak makan seafood sebab ni mereka pun negara yang pulau, logiknya kan. Okay, lepas tu kita tengok pula pertanian. Okay, pertanian masa yang sama, yang ni untuk kegunaan sendiri. Kamu kena ingat benda ni. Kalau untuk pertanian, dia tak ekspor pula. Dia untuk kegunaan sendiri je. Logiknya, kenapa untuk kegunaan sendiri? Sebab kawasan tanah dekat Jepun, contohnya, kalau kamu tengok untuk Jepun, luas tak kawasan pertanian dia? Tak luas. Ingat tak yang Jepun pernah menduduki negara kita dekat 4 tahun? Betul tak Khadijah? Dekat 4 tahun kan dia jajah negara kita ni. Salah satu sebab dia tak boleh nak adakan hasil makanan yang cukup. Okey, Tasnim tanya, cikgu kenapa iklim Laurentia tak ada kegiatan pemburuan? Alright. So Laurentia dia bukan tak ada kegiatan pemburuan. Dekat Laurentia mereka boleh ternak binatang. Faham tak? Jadi kalau macam dekat kawasan yang terlalu sejuk ni, mereka tak boleh nak ternak. Okey, contoh, kamu ternak lembu dekat sini. Dekat kawasan utara Siberia, kamu ternak lembu. Kamu rasa apa jadi dengan lembu kamu? Mati beku dia. Okey, boleh kamu nak pelihara. Tapi Alif, lembu kamu kena duduk dalam kandang yang bertutup dan ada heater 24 jam. Larat ke kamu nak bayar bil api? Jadi kos akan jadi terlalu tinggi. Faham ya? Lembu frozen. Betul Irina. Lembu frozen. Okey, logiknya. Jadi dia boleh ternak, yang ni tak boleh ternak. Sebab tu yang ni memburu. Okey, next. Kan saya dah cakap dah. Simple tak kalau kamu fahamkan? Jadi kamu fahamkan keadaan dia, sebenarnya kamu tak payah hafal pun. Kamu boleh agak, kenapa dia ni buat pertanian, kenapa dia ni memburu. Nama-nama je Azwa yang kamu kena hafal sikit, nama binatang tu. Okey, next. Kegunaan sendiri. Antaranya, mereka tanam apa? Tanam gandum. Okay. So, ladies and gentlemen, tadi dalam kelas sejarah ada yang tanya, yang cakap tanam apa? Tadi kita bincang ke pasal kerajaan alam Melayu punya ekonomi. Ada yang cakap tanam gandum kan? Kita tak boleh tanam gandum. Gandum mestilah kawasan yang 4 musim. Alright? Boleh Okay, next. Saya ada satu rahsia saya nak cerita dengan semua orang. Janji tak expose saya. Janji dulu semua orang. Okey, waktu saya tingkatan 2, cikgu sejarah, cikgu geografi saya, nama dia Cikgu Rosli. Waktu tu kami belajar pasal pertanian. Lepas tu dia tanya Syairan, Cikgu Rosli saya rasa dah meninggal lah kot. Okey, dia Syairan, apa dekat mana adanya tanaman kentang? Kentang tahu potato. Kamu tahu saya jawab apa Khadijah? Malaysia. Satu kelas gelakkan saya. Sama juga gandum dengan potato, negara yang 4 musim. Barulah saya tahu Malaysia tak boleh tanam potato. Yes, India boleh, China boleh, lepas tu negara-negara sejuk. Okey, so gandum, lepas tu kemudiannya kentang. Dah sebut dah tadi. Satu kelas gelakkan saya, kesian saya kena gelak. Lepas tu sayur, lepas tu kemudiannya buah lah. Jadi sebab apa? Hujan banyak. Logiknya sebab hujan banyak. Jadi pasal tu kita ada pertanian. Sebab hujan kita banyak. India sejuk. Okey, Khairin. India, dia macam ni. Tak ada pula gambar saya nak tunjuk. Sebentar. Ada tak gambar? Saya nak cari, nak tengok. Saya ada tak gambar? Sebentar ya. Ada ke? Tak ada. Tak ada lah pula gambar. Okay, so nanti saya cari, nanti saya tunjuk dengan kamu. Okay, di mana gambar saya dekat gambar saya dekat India tak ada pula. Okay, so tak apa. Nanti saya akan carikan, saya akan share lah dengan kamu. Okay, tak ada. Sorry. Okay, so India, dia kan besar, dia subkontinen. Dia macam ni lah
rupa India lebih kurang. Okey. Yang sebelah sini, India, sebelah bawah ni, ini yang southern ni, dia mengalami iklim monsoon tropika. Yang belah bawah, southern India, dia monsoon tropika, maksudnya panas dan juga ada 6 bulan musim lembap. Manakala yang kalau kita tengok yang northern India, dia masuk kategori sederhana sejuk. Okey, boleh faham Jadi yang atas ni ada 4 musim, yang belah bawah ni tak ada musim. Logik? Okey, so saya nak tanya dengan kamu lah. Nabiha, dekat atas atau dekat bawah tanam padi di India? Come on, teka. Yang mana tanam padi? Atas ke bawah yang tanam padi? Bawah. Okey, very good. Fabri, dekat mana yang tanam gandum dan kentang? Atas ke bawah? Atas. Okey, boleh faham tak? Simple tak kalau kamu faham kan? Jadi yang belah bawah ni macam kita. Yang belah atas ni dia macam negara yang 4 musim yang lain. Okey, so dia ada 2. So atas ni ada tak salji? Yes. Belah sini semua ada salji. Belah sini memang tak ada salji lah, panas. Okey, next. Seterusnya. Saya ada nanti dalam kelas ke nanti kemudian saya cari gambar saya yang dekat India tu, main salji dekat India, nanti saya tunjuk kat kamu. Okay, next. Seterusnya. Okay, so kegunaan sendiri dan juga yang ni perikanan lah. Okay, seterusnya. Kita nak tengok yang ketiga. Kita ada pula zon yang dipanggil sebagai zon panas sederhana. Okay, so nombor 3, kita ada zon panas sederhana yang kita panggil sebagai iklim China. Okay, so di mana iklim China yang ini panas sederhana. Okay, so kita ni kategori panas sederhana ke tak sederhana kita punya panas ni? Kita ni okay, iklim yang panas, bukan panas sederhana. Okay, jadi kalau kita tengok nama tu dia dah mencermin dah. Nama tu iklim China. Iklim China, betul? So dekat mana? Dekat China lah. Okay, so kalau kita tengok ini antaranya dekat China. Lepas tu kemudiannya kita ada dekat Korea Selatan. Ada yang tanya kan, Korea Selatan. Lepas tu kemudiannya dekat Jepun Selatan. Lepas tu masa yang sama dekat kawasan Taiwan Utara. So Taiwan pula belah atas sebab dia sebuah pulau yang duduk dekat bawah China. Alright. Okay, jadi apa yang kita tengok kan, dia simple. Jadi mean suhu tahunan dia, jadi kalau kita lihat dia punya mean suhu dia lebih kurang 15 darjah Celsius. So nampak tak? Okay, mean suhu dia 15 darjah Celsius, sejuk lah tu. Lepas tu kemudiannya dia punya julat suhu tahunan dia, julat suhu kurang daripada 25, lebih daripada 25 darjah Celsius. Julat suhu dia agak tinggi lah. Sebab apa? Musim sejuk dengan musim panas. Okey, kamu tahu tak Australia sekarang ni tengah musim apa? Dekat Melbourne. Panas. Kamu tahu berapa? 40 degree tu. Yes, 40. Yes, Melbourne. Panas ni hari ni. Dia kalau dekat Australia, kalau panas memang lagi panas dari kita sebenarnya. Okey, dapat Julat suhu dia lebih daripada 25 darjah Celsius. Okey, lepas tu masa yang sama kita tengok hujan dia 508. Hujan antara 500 sampailah ke 1500 mm. Alright, so nampak tak? Bukan dia bawah dari kita ke? Okay, good question Amjad. Bukan dia bawah dari kita ke? Alright, so Amjad, kamu tahu kan yang kita belajar iklim, dia banyak faktor yang mempengaruhi iklim. Setuju tak? Kamu tahu tak dekat Australia kan ada gurun besar Australia? Tahu kan ada gurun besar Australia? Jadi gurun besar Australia, angin kat Australia sejuk, yes. Gurun besar Australia ni, dia mempengaruhi suhu dekat Australia. Jadi dia kalau musim tu angin dia kuat, angin panas dia kuat, maksudnya kawasan tu akan mengalami suhu yang tinggi. Tapi kalau angin sejuk yang kuat, dia akan rendah. Okey, dapat so dia besar Okey, hujan 500 ke 1500. Okey, next.
Dan biasanya hujan dia bentuk dalam bentuk hujan cyclone lah. Okey, ada yang tanya tadi, hujan cyclone ni apa benda? Siapa yang nak tolong terangkan? Ladies, gentlemen, siapa nak tolong terangkan apa hujan cyclone? Apa dia hujan cyclone? Siapa boleh terangkan? Hujan kilat ekstrim, bagi lebih tepat sikit. Come on, come on. Okay, nak tolong tapi tak tahu. Come on. Okay, cepat. Cepat. Hujan ribut. Okay, lagi pendapat lain? Ada pendapat lain? Ada. Ada tak pendapat lain? Okay. Jadi untuk pengetahuan kamu, dia biasanya kawasan yang kalau kita lihat dia ada dua perubahan suhu yang sangat-sangat tinggi. Faham tak? Okay, so hujan cyclone ni dia boleh membawa kepada ribut. Maksudnya yes, hujan yang disebabkan oleh udara panas. Okay, contoh kalau kita lihat macam kita dekat tepi laut, kamu perasan tak? Semua orang pernah duduk lepak dekat tepi laut kan? Okay, so bila kamu lepak dekat tepi laut, kamu perasan tak? Apabila makin panas hari itu, makin kuat angin. Betul atau tidak? Kamu imagine hujan cyclone ni disebabkan oleh angin tersebut. So dia boleh jadi dia panas terik, lepas tu dia menyebabkan penyejatan air, lepas tu kemudiannya dia bawa angin kuat, bawa hujan yang sangat-sangat lebat. Okay, itu je. Alright, next. Seterusnya. Jadi masa yang sama dia punya kegiatan juga. Okey, di mana kegiatan dia ada dua, pertanian, penternakan. So, kegiatan dia ada pertanian. Lepas tu kemudiannya yang kedua dia ada penternakan. Jadi mereka ni banyak menternak binatang lah. Okey, next. Seterusnya. Jadi kalau kita semua orang tahu tak lembu-lembu Wagyu tu? Lembu Wagyu tahu kan? Lepas tu itu yang Kobe beef dekat Jepun, mereka ni lah. Okey, jadi mereka ni kalau pertanian biasanya dia tanam padi. Lepas tu kemudiannya mereka masa yang sama dia boleh tanam gandum. Mereka ni unik. Kawasan mereka boleh tanam padi, boleh tanam gandum. Okey, so kenapa daging Wagyu mahal? Okey, so Aisyah, nombor satu, Wagyu ni dekat situ sahaja yang ada. Wagyu dia dekat Kobe tu sahaja yang mereka ni dibenarkan breed Wagyu. Dan juga Wagyu ni tak boleh nak ekspor ke negara lain. Okey, Australia ada. Okey, ikut musim ke saya nak tanam padi dengan gandum? Yes. Ikut musim. Wagyu halal, Kristina, dia ada yang halal Wagyu. Ada, tapi lembu Wagyu ni mahal lah kan. Okey, lepas tu kemudiannya sebab lembu-lembu ni ada yang dia bagi minum bir tau. Dia ada yang bagi minum bir, nak bagi lembu tu daging dia sedap kan. Okey, so padi, gandum. Lepas tu biasanya dekat China kan. Okey, dia lepas tu masing sama dia turut tanam teh. Ini especially China lah. Okey, di mana kalau kita tengok kan, kalau penternakan pula biasanya mereka ternak ayam. Lepas tu babi ataupun khinzir. Okey, lepas tu masa yang sama kan mereka turut ternak binatang-binatang yang macam yak. Ada juga yak ni tahu kan? Lembu yang bulu panjang tu. Okey, ada juga Okey, so kebanyakannya dekat kawasan China lah. Dia macam ni. Kalau yang kawasan yang tinggi, kenapa teh tak boleh tanam kat tempat panas? Okey, Karen. Dia tak boleh tanam dekat tempat panas sebabnya dia punya macam mana nak cakap dia punya pokok teh ni dia perlukan hujan yang banyak tapi nak sejuk. Faham tak? Dia okey. Pokok teh dia mesti kawasan sejuk tapi hujan banyak. Jadi kalau kawasan sejuk tak ada hujan, boleh tak tanam teh? Tak boleh. Jadi itu sebab dia hanya akan tanam dekat kawasan-kawasan. Kamu perasan tak? Kalau kawasan yang terlalu sejuk,
Ada tak orang tanam teh? Tak ada kan? Dia mesti yang kawasan yang sedang-sedang sejuk tapi tak terlalu sejuk. Okay, so boleh ke dalam exam tulis haiwan tu babi? Boleh je, Fatihah sama je. Babi, kincir sama je. Sebab saya suka gunakan perkataan yang lebih simple. Okay, next. Seterusnya. Okay, dan juga mereka biasanya ternak rumput dekat kaki gunung. So, mereka ternak rumput pula. Mereka tanam rumput. Okay, so mereka turut tanam rumput. Di mana biasanya rumput-rumput yang mereka tanam tu dekat kawasan kaki bukit. Di kawasan kaki-kaki bukit. Sebab kamu tahu rumput dekat belah atas tak boleh tanam. Alright. Okay, so tanam rumput di kaki bukit untuk makanan lembu lah. Okay, so alright, dapat. Next, seterusnya. Ada yang mungkin yang tertanya, kenapa kita asyik belajar yang negara-negara macam China, Korea, Jepun je? Jawapan dia simple lah. Apa tajuk topik ni? Apa? Asia kan? So kita belajar pasal Asia. Alright, next. Jadi kita dah belajar pasal iklim China. Okay, jom kita tengok pula kawasan yang iklim Mediterranean. So dia masih zon panas sederhana. Okay, Mediterranean dan juga kita ada steppe. Sekejap ya. Alright, lepas tu boleh saya pindah pindah ke sana? Boleh. Dah. Okay, lepas tu masih kategori yang sama. Malaysia iklim apa? Kita ni khatulistiwa. Panas dan lembap sepanjang tahun. So kita kategori zon panas. Kita memang zon panas lah. Okay, so masih lagi zon panas sederhana. Kita ada Mediterranean. So kita ada iklim Mediterranean. Lepas tu masa yang sama kita ada pula iklim steppe. So Mediterranean, lepas tu kemudiannya kita ada iklim steppe. Dua-dua ni masih dalam kategori ni alright. Dia masih kategori ni. Zon panas sederhana. Okey, nampak dah? Nampak dah Okey, next. Seterusnya atas sangat saya tulis rasa tinggi pula hari ni. Okey, seterusnya kalau kita lihat dekat dalam iklim Mediterranean ni dia merupakan kawasan seperti Turki, Lebanon, Syria. Okey, so kita ada kawasan Turki, Lebanon, lepas tu Syria. Okey, kamu semua kan kaki-kaki IG apa semua kan? Akan ada orang duk promosi, suruh bukan promosi lah, minta derma untuk pelarian Syria, betul tak? Sebab musim sejuk dia sangat-sangat sejuk. Jadi sebab tu dia minta bekalan apa? Ni dalam kategori iklim China. No. Dia macam ni. Iklim China bawah zon panas sederhana. Jadi yang dua ni pun bawah zon panas sederhana. Faham tak? Jadi zon panas sederhana ada 3. Iklim China, Mediterranean dengan steppe. Alright? Okay, so jadi kalau kita tengok Mediterranean ni dia musim panas dia sederhana. So musim panas dia 20 sampai 24. Kalau musim panas dia antara 20 24 darjah Celsius. Lepas tu kalau musim sejuk, kalau sejuk 6 ke 10 darjah Celsius. Sebab itulah ada orang cakap iklim Mediterranean ni antara iklim yang paling best dekat dalam dunia. Faham tak? Pasal apa, Khairunisa? Sebab bila dia panas, aircon kita punya level. Tapi kalau sejuk 6-10 ni boleh lagi tak kita handle? Boleh lagi. Kayaknya pakai baju tebal tapi tak adalah terlalu tebal, nak kena tutup semua nampak biji mata je. Kalau yang macam yang iklim yang belah-belah sini iklim tundra ni, saya pernah tengok satu dokumentari budak-budak pergi sekolah 6 lapis baju. Kamu imagine Khairunisa, kamu tiba-tiba nak pergi toilet. Dah siap pakai baju nak pergi toilet. Okey, dapat jadi itulah. Okey, Yakutia pun sama kategori dia lah. Okey, next. Seterusnya, itu semua Siberia.
Okey, lepas tu kita lihat pula hujan dia 275 900 So kita ada hujan antara 275 sampai ke 900 mm. Okey, iklim step dia pun lebih kurang Russia dan juga Mongolia So kita ada Russia semua ni apa ni selatan Lepas tu Mongolia. Okey, termasuklah geng-geng Tibet apa semua Panas 21 best lah. So kalau panas 21 darjah. Lepas tu kalau sejuk negatif 10 Sejuk okey, so 0 sampai negatif 10. Okey. Memang sangat-sangat sejuk lah. Dalam iglu ada jamban ke? Cik Imran, saya rasa tak ada. Mereka buang dekat luar, tak silap saya. Okey, lepas tu kemudiannya hujan tahunan 500 mm. Jadi ini semua kawasan yang sederhana panas. Okey, jadi ini yang kita lihat yang kategori dia iklim China, Mediterranean steppe semuanya sederhana panas. Okey, dekat iklim tundra ada nyamuk. Okey, Cik Amira, saya rasa tak ada nyamuk sebab nyamuk tak boleh nak survive. Sebab tu nyamuk dekat kawasan kita banyak sebab panas. Okey, Cikgu Gio mesti selalu pergi travel. Cikgu Gio saya pun selalu travel. Biasanya macam tu lah, Karin. Biasanya macam tu. Okey, dan yang kita nak tengok kawasan kita lah. Yang terakhir, kita nak bincangkan pasal kawasan kita ni. Zon mana? Zon panas. Okey, nombor 4. Kita nak kena bincangkan pasal iklim gurun panas tu. Di mana kalau kita tengok iklim gurun panas ni zon mana? Zon iklim panas lah. Zon panas. Alright, next. Seterusnya. Di mana dekat dalam zon panas ni kita kena tahu yang dia dekat gurun Arab, Arab Saudi So biasanya Arab Saudi. Lepas tu Oman. Lepas tu kemudiannya Iraq. Jadi ini semua masuk dalam kategori zon panas Okey, di mana kalau kita lihat dia punya min suhu dia 25 So min suhu 25 darjah Celsius lebih kurang. Musim panas, kalau musim panas biasanya 32 sampai 60 32 sampai 36 degree Celsius. Lepas tu kemudiannya kalau musim sejuk 16. Sejuk biasanya 16 darjah Celsius. Okey, pernah tak dengar atuk kamu ke, pakcik kamu ke, your saudara mara ke yang cakap dia pergi ke Mekah tapi musim sejuk? Ada tak pernah dengar kan atuk kamu ke, nenek kamu ke pernah cerita kan? Itu maksudnya pada musim ni lah, musim sejuk. Kalau sejuk, sejuk juga. Sebab apa Nabiha? Sebab mereka tak ada awan. Dia tak ada awan. Jadi kalau panas, direct panas. Okey. Kalau sejuk, direct sejuk. Sebab dia tak ada awan nak pegang suhu. Macam kita banyak. Serius lah tak ada awan, tak ada awan. Okey, Anissa pergi musim sejuk. Kenapa dekat situ tak ada awan? Okey, Kristina. Logiknya, kalau kawasan tak ada awan, banyak air ke sikit air? Kawasan yang tak ada awan ni banyak air ke sikit air? Sikit lah sebab dia punya jumlah air dalam udara tu sikit. Jadi sebab tu dia tak ada awan. Biru je dia punya langit tu biru. Okay, next. Seterusnya. Jadi itu yang kita tengok kan. Dia bila hujan tahunan dia 250 mm. Hujan lebih kurang 250 mm. Kita punya hujan sebulan. Setahun dia Okey, kenapa iklim Mediterranean dan steppe tak ada nombor? Sebab dia bawah kategori zon panas sederhana. Okey, tapi cikgu kalau tak ada awan macam mana Arab Saudi sekarang dah banjir kilat? Okey, very good question. Awan tu dia bila ditiup angin ada jugalah awan yang datang bawa hujan. Okey, ada yang tanya kenapa Mekah selalu banjir? Dia macam ni, mereka tak ada longkang Cik Nabiha. Kamu faham tak Azwar? Mereka ni tak ada longkang. Mungkin ada pula yang tanya, Syairan biar betul. Ya, mereka tak perlu longkang. Sebab kalau dia buat longkang,
Dia hujan setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kalau dia buat longkang, kamu rasa apa benda yang penuhkan longkang tu? Pasir. Yes, pasir yang ditiup. Jadi dia tak buat longkang. Jadi bila tak buat longkang, tiba-tiba hujan, mana air nak pergi? Banjir lah. Faham ya? Kan mereka punya bumbung, mana ada bumbung macam kita? Bumbung rumah dekat Arab mana macam ni? Semua bumbung ni macam mana? Semua flat. Betul tak? Sebab dia tak perlu kan bumbung yang macam ni sebab dia tak hujan. Okay, next. So, hujan 250 mm. Cuba fikir, logik tak? Okay, jadi itu sebab dia banjir dekat Mekah. Kalau hujan, banjir. Okay, next. Seterusnya. Tapi bukanlah banjir teruk. Okay, jadi kegiatan pertanian penternakan. So, kita ada pertanian. Lepas tu kemudiannya dia ada pula kegiatan penternakan. Peternakan pula. Penternakan. Okay, next. Okay, di mana pertanian dan juga penternakan ni, contohnya boleh agaklah Arab Saudi. Apa yang dia tanam? Korma lah. Boleh fikirlah sendiri. Dia ada kurma. Lepas tu kemudiannya dia ada benda-benda seperti apa lagi ya? Dia boleh tanam anggur. Anggur pun boleh tanam dekat sana. Sebab anggur dia tak boleh hujan banyak. Buah zaitun, olive Okay, dan lain-lain lah yang bersesuaian. Buah tin, very good. Okay, jadi dia biasanya dia tanam secara dekat kawasan oasis lah. Okay, kalau penternakan pula, unta, kambing, biasanya biri-biri lah. Lepas tu lembu. Okay, lembu. Okay, dan biasanya dia untuk daging, susu, kulit lah. Jadi kalau kamu tengok lembu dia pengeluar antara yang terbesar dekat sana sebab untuk hasilkan susu. Okay, so seterusnya itu yang menyebabkan hujan kurang. Okay, menyebabkan makanan haiwan kurang disebabkan oleh kurang hujan. Contohnya rumput sebab hujan tak banyak kan. Jadi itu yang mereka ni biasanya dia import lah. Makanan-makanan dia biasanya diimport. Okey, lepas tu masa yang sama bawah iklim zon panas juga kita ada Khatulistiwa. Khatulistiwa ni Malaysia lah. Contohnya. Okey, jadi kalau kita tengok Malaysia, Singapura, Brunei, Singapura, lepas tu Brunei. Alright, dan masa yang sama min suhu 27 darjah. Lepas tu kemudiannya hujan lebih daripada 2,600 mm. Sebab tu kalau kamu tengok orang-orang putih dia datang negara kita, dia rasa sangat-sangat pelik tau. Sebab dia cakap hujan kita terlalu banyak. Okey, dan juga kita ada satu lagi, masih lagi zon panas. Kita panggil step juga. Okey, di mana yang ni iklim step ini betul kan? Dia lebih kepada monsun tropika. Sorry. Tolong betul kan? Dalam notes tu? Boleh monsun tropika, di mana mereka ni kawasan India, Laos, Myanmar. Okey, di mana apa beza dia? Dia ada 6 bulan musim lembap dan juga musim kering yang nyata. Maksudnya obvious. Macam kita ada tak 6 bulan musim sejuk, 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim panas? Indonesia tak ada kan? Sepanjang tahun sama aja. Tapi mereka ni boleh 6 bulan hujan. Lepas tu 6 bulan lagi panas je nak lihat. Jadi itu bezanya monsun tropika dengan khatulistiwa. Tapi lebih kurang. Dia lebih kurang. Jadi kalau kamu tengok, dia punya min suhu
Antara 24, 27. Lepas tu kemudiannya dia punya hujan dia 1000 ke 2000. Okey, hujan 1000 ke 2000. Tetapi kamu kena tahu satu benda tau. 2000 mm ni 6 bulan tau, Syakirin. Kalau 2000 mm ni 6 bulan dia turun semua. Macam kita 2600 1 tahun, dia 6 bulan dia kompreskan semua. Dia bantai hujan selama 6 bulan tu. Jadi itulah perbezaan antara monsun tropika dengan khatulistiwa. Dia punya panas tu, kalau musim panas kat monsun tropika ni, dia rasa, kamu pernah tak panas yang kamu rasa rimas? Dia macam sticky badan kamu kan? Dia punya musim panas dia rasa macam tu. Okey, dapat So, ladies and gentlemen, sekali lagi saya nak terangkan kepada anda Alright, so overall pada siapa yang tak ingat, pada siapa yang tak faham lagi, okay, basically dekat Asia kita ada berapa zon yang kita belajar. Ada zon sejuk, kita ada sederhana sejuk, kita ada panas sederhana, lepas tu kita ada panas. So ada 4. Sejuk, sederhana sejuk, sederhana panas, panas. Okay, itu je yang kita belajar di mana dekat iklim tundra, okey, bawah zon sejuk. Laurentia, kita tengok bawah zon sederhana sejuk. Satu-satu. Manakala iklim dekat bawah zon panas sederhana, ada berapa iklim kita belajar? Ada 3. Maksudnya iklim China, Mediterranean dengan Stan. Faham tak? Yang bawah zon panas sederhana. Manakala kalau kita tengok yang zon panas, ada berapa? Ada 3. Maksudnya gurun, khatulistiwa, monsun tropika. Faham tak? Itu je yang kita belajar. Simple sahaja. Okey, lepas tu yang dia punya kegiatan untuk exam Untuk exam, soalan yang biasanya akan ditanya untuk bab 7 ni, yang dalam kotak ni. Saya nak beritahu dengan kamu lah. Yang biasanya ditanya dalam exam, yang ini. Yang kotak-kotak yang saya kan, setiap iklim tu saya ada letakkan kotak kan. Kotak ni selalu tanya dalam exam. So kalau katakanlah nak study, okay, nak baca last minute ke kan. Jadi Bella, kamu kena fahamkan ini bahagian yang utama yang dia kena hafal. Sebenarnya tak payah hafal, kamu just ingatkan apa yang saya cakap tadi. Sesuaikan dia punya kawasan tu dengan dia punya aktiviti. Ingat tak yang saya terang tadi? Bila sejuk, jadi dia ternak tak binatang? Tak ternak. Okey, faham tak? Jadi bila sejuk ada tak buat pertanian? Tak ada buat pertanian. So sebab tu dia memburu dengan perikanan. Faham tak? Gunakan logik tu lebih mudah untuk kamu ingat dia punya kegiatan dia. Okey, so siapa yang nak screenshot silakan. 5 4 3 2 1. Okey, dapat So, dah. Nak screenshot dah, screenshot dah. Cepat-cepat. 5 4 3 2 1. Kismis kat Arab ke? Cik Mira, ya. Anggur. Kismis diperbuat daripada anggur. So insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu ni. 31 hari bulan Disember kita akan bertemu lagi. Terima kasih banyak-banyak atas masa dan juga atas perhatian anda. So hopefully you guys get something. Soalan tu sila jawablah. Jawapan tu nanti saya akan bagi kepada anda dalam next session So, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Happy holidays. Take care. Bye-bye.